Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Yang dihormati seluruh AJK urusan masjid Kampung Tebuk Mufrad, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kehidupan kita, mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mulakan dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hampir berada di hujung bulan Syaban dan kita juga sangat hampir dengan datangnya bulan Ramadan. Maka marilah kita sama-sama memecut menuju kepada Ramadan yang sangat hampir dengan kita kehadirannya. Kalau para ulama, mereka menyediakan diri untuk hadir ataupun bersama-sama di dalam bulan Ramadan 6 bulan lebih awal, kan? Bagaimana dengan kita lah, wallahu alam. Kita tanya hati kita masing-masing lah, kan? Baik, kita sambung pada pagi ini berkaitan tentang berita kelahiran Nabi akhir zaman. Telah tersebar berita dalam kalangan ahli kitab mengenai hampirnya zaman kelahiran Nabi terakhir yang dinyatakan dalam kitab-kitab samawi yang diwahyukan kepada nabi-nabi mereka terdahulu. Malah perkara ini juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, yang mana kita boleh semak dalam surah Al-A'raf ayat 155 hingga 157, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita semua. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يوقنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم وأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Dan Nabi Musa memilih 70 orang lelaki daripada kaumnya untuk dibawa bersama ke Tursina pada waktu yang telah kami tentukan. Maka ketika mereka digegarkan oleh gempa, Nabi Musa menyeru. Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, jika engkau kehendaki, engkau boleh binasakan mereka bersama-sama denganku sebelum ini.
Adakah engkau hendak membinasakan kami disebabkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bodoh antara kami? Apa yang mereka telah lakukan itu hanyalah cubaanmu. Dengan cubaan itu engkau sesatkan sesiapa yang engkau kehendaki dan engkau berikan petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Engkau jua pelindung kami, oleh itu ampunilah kami dan berikanlah rahmat kepada kami. Kerana engkau jua sebaik-baik pemberi ampun, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat. Allah berfirman, azabku akan aku timpakan kepada sesiapa sahaja yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Maka aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberikan zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, iaitu orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis namanya dan sifat-sifatnya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ia menyuruh mereka dengan perkara-perkara yang baik dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang keji, dan ia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk, dan ia juga menghapuskan daripada mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya dan memuliakannya juga menolongnya serta mengikut nur cahaya yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ayat ini menerangkan kepada kita, hadirin hadirat sekalian, berkaitan tentang bahawasanya berita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disebut secara jelas dalam kitab Taurat dan Injil berkaitan siapakah nabi yang merupakan nabi akhir zaman. Dan juga dalam surah yang lain, dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan berkaitan tentang suatu peristiwa ketika Nabi Isa ibnu Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kalian mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelum aku diutus." Maksudnya Nabi Isa bagi tahu dekat kaum bahawasanya dia adalah merupakan Nabi, membenarkan apa yang telah didatangkan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi berkaitan perkara ini, bagaimana mereka, iaitu golongan Yahudi dan Nasrani, mengenali, tahu tentang Nabi ini, tentang Nabi Muhammad, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitab ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenalinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenarannya, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu, sedang mereka mengetahui salah perbuatan yang demikian. Maksudnya, golongan Yahudi dan Nasrani tahu tentang perkara adanya Nabi akhir zaman. Mereka tahu tentang tanda-tandanya. Mereka tahu tentang bagaimana, di mana dia akan lahir. Maka mereka tahu segalanya. Tetapi mereka sengaja nak sembunyikan sebab ia dilahirkan daripada kalangan orang Arab lah, bukan daripada kalangan mereka dan bukan daripada kaum mereka sendiri. Baik. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu benda yang besar di kalangan mereka sendiri, menjadi perbincangan yang hangat di antara mereka sendiri, kan. Mungkin senang cerita beginilah, kalau mereka pergi kedai kopi sibuk cerita tentang Nabi akhir zaman ni siapa, di mana tempat nak lahir, siapa orangnya, macam itulah hangat cerita hari-hari. Di samping itu, perhabaran tersebut turut menjelaskan bahawa Nabi yang bakal diutus nanti merupakan seorang Nabi yang ummi. Maksudnya apa? Nabi yang tidak tahu membaca dan menulis. Di situlah berkaitan tentang kehebatan, nak tunjuk tentang
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan tentang yang hadir itu bukanlah daripada yang sarjana ataupun dia mempunyai pendidikan, tetapi nak tunjukkan yang mendidiknya ialah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan tugas amar ma'ruf dan nahi munkar, menghalalkan perkara yang baik, mengharamkan perkara yang keji. Baik. Ia telah disebut dalam surah yang sebelumnya berkaitan tentang bahawasanya Nabi ni datang membenarkan perkara yang baik dan manakala perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak boleh, maka Nabi tidak benarkan. Sebab tu dalam ayat yang lain dalam Al-Quran sebut وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang datang daripada Nabi, ambil. Maka sebab apa yang Nabi larang tu ialah sebenarnya apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Apa yang Nabi suruh juga adalah merupakan apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita dinyatakan, kita ditenangkan oleh Al-Quran, bagaimana berkaitan tentang perilaku Nabi dalam percakapan berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Maksudnya tidak bertutur, tidak bercakap, tidak mudah-mudah mengeluarkan daripada lidahnya kecuali apa yang keluar daripada lidah Nabi ataupun percakapan Nabi adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan macam kita, tuan-tuan. Kita selagi boleh sebut-sebut aja, kan? Selagi boleh cakap je, kan? Cakap dulu baru fikir, alah salah lah, kan? Bukan fikir dulu baru cakap, kan? Maka sebab tu kita kena biasakan fikir dulu apa yang kita nak cakap, salah ke tidak ataupun memberikan kesan kepada orang yang mendengarnya, kan? Sebab terlalu banyak di media sosial berkaitan tentang perkara-perkara yang sukar untuk difahami. Apa yang orang postkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju belum? Belum puasa, boleh lagi. Bahkan dinyatakan juga bahawa pengikut Nabi akhir zaman ini bertakwa kepada Allah, mengeluarkan zakat, beriman dengan ayat-ayatnya dengan memuliakan Nabi mereka. Baik. Antara cara kita memuliakan Nabi kita, tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, apa dia tuan-tuan? Tak lain tak bukan antaranya ialah dengan kita berselawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dengan, sebab tu dalam Quran kan dalam khutbah khatib selalu sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjukkan kepada kita semua tuan-tuan tentang betapa tingginya martabat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kaleng-kaleng tuan-tuan, bukan biasa-biasa sebenarnya, kan? Sebab tu dalam kehidupan kita, kita juga kena pastikan dengan bertambahnya umur kita, maka sepatutnya bertambahlah juga bilangan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak kata mudah tuan-tuan, susah benda tu, kecuali orang telah membiasakan diri untuk melakukan perkara tersebut. Kita biasa baca kulhu, kan? Kita biasa dengan bacaan tasbih, maka kita juga sepatutnya, sebolehnya jadikan juga sebagai rutin harian kita dalam buku log kita, kan? Biasa ada buku kulhu je, kan? Hari ni 100, kan? Besok 100. Cuba lepas ni nasihat kepada diri kita, saya sendiri, kita cuba dengan tasbih digital yang pelbagai ni, kita cuba untuk memastikan selawat pada Nabi juga kita letak, okay, hari ni 100, alhamdulillah, besok 100, kan? Mudah-mudahan, kan? Sebab bagaimana kita diajar tentang sebelum kita membaca, dalam kita adab berdoa, kita dahulukan dengan membaca selawat, kan tuan-tuan? Dan di akhir hujung, sebelum kita mengakhiri doa kita, kita juga diajar tentang ditutup dengan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tunjukkan
betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan maksudnya dari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berita kelahiran Nabi akhir zaman telah diberitahu lebih awal kepada mereka oleh Nabi mereka, semata-mata sebagai suatu pengisytiharan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang agamanya, rasulnya yang terakhir, bentuk risalahnya, sifat-sifat rasul itu dan pengikutnya. Jadi berita tentang Nabi Muhammad akan lahir telah dimaklumkan awal dalam kitab Taurat, telah dimaklumkan awal dalam kitab Injil. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada alasan kepada ahli kitab ni untuk tidak beriman kepadanya. Tak ada alasan lagi lah tentang bahawasanya yang ni nak bagi tahu, kami tak tahulah tentang akan hadirnya Nabi akhir zaman. Tak boleh nak kata gitu dah. Sebab awal-awal lagi nak dah maklumkan. Okay. Jadi sekiranya diperhatikan berita itu dinyatakan oleh Allah kepada Nabi Musa AS dan 70 orang yang dipilih dalam kalangan Bani Israel ketika mereka memohon taubat, dan Nabi Musa pula dalam keadaan bermunajat kepada Allah. Malah nama Nabi itu, iaitu nama Nabi Muhammad, disebut secara terus terang dalam Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kan? Maka adakah apa yang sedang berlaku di mana? Di bumi Palestin ini, sekarang ini, yang mereka sibuk melakukan pembantaian kepada umat Islam di sana, adakah mereka tidak tahu bahawa umat yang mereka sedang bantai ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti mereka tahu, kan? Mereka tahu, kan? Tapi apa sebenarnya yang mereka cari, kan? Apa yang sebenarnya mereka nak? Adakah mereka rasa mereka sombong dengan darjat mereka, seolah-olah mereka ni hebat sangatlah di atas muka dunia ini, kan? Sehingga undang-undang antarabangsa masih lagi tidak mampu untuk mengekang perbuatan mereka, kan? Kita lihat hari-hari pun, Masya Allah, sampai tak lalu nak lihat, dengan sebab sedih yang bersangatan, sampai mampu berdoa sahaja kepada rakan-rakan dan saudara-saudara kita yang dibantai dengan bantaian yang sangat ganas di luar kemanusiaan dalam bidang ketenteraan. Walaupun kitab Allah itu telah dipinda oleh mereka, saki-baki berhubung dengannya tetap terdedah juga. Antaranya ialah perkataan Bakkah yang bermakna Makkah, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran. Walaupun Yahudi dan Nasrani ini, mereka cuba meminda kitab mereka untuk memastikan, disembunyikan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaranya Makkah jadi Bakkah, tetapi adalah benda yang sama, kan? Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina untuk manusia beribadat kepada Tuhannya ialah Baitullah, yakni Bakkah Makkah yang berkat, dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat manusia. Dan perkataan Bakkah itu telah dipinda dalam Taurat kepada perkataan Bakkah. Perkataan Bakkah, saya ada kesilapan apa yang saya sebut tadi. Bakkah tu memang disebut dalam Taurat, tetapi mereka pindah kepada perkataan Bakkah, hilang dia punya tamarbutah di hujungnya. Baik. Dan kemudian sebenarnya disebut dalam ensiklopedia Yahudi berkaitan penterjemahan perkataan Bakkah dengan makna lembah yang tidak berair. Tidakkah itu bermakna negeri Mekah tempat lahirnya Nabi akhir zaman? Taurat yang dipinda itu juga telah meninggalkan nas yang dilupai oleh mereka untuk memindanya. Antaranya dalam kitab Saniyah, seperti mana yang diucapkan oleh Nabi Musa AS, Tuhan kamu mengutus Nabi dalam kalangan saudaramu, seperti aku juga kamu hendaklah mendengarnya. Jadi saya berhenti setakat ini, dan kita berpindah kepada berkaitan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkaitan tentang bab yang ketiga. Sudah ke belum tentang
tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dah ke belum tuan-tuan? Dah belum tentang rambut? Belum kan? Okey, baik. Semua kita ada rambut. Insya-Allah. Okey. Haddatsana Ali bin Hujr anba'ana Ismail ibn Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunaihi. Haddatsana Hannad bin As-Sari haddatsana Abdul Rahman bin Abi Az-Zinad an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasil ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa kana lahu sya'run fawqal jummah wa dunal wafrah. Anas bin Malik berkata, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh hingga bahagian tengah kedua telinganya. Tengah. Inilah telinga kita kat mana? Inilah tengahnya, kan. Kemudian seterusnya Aisyah berkata, beliau pernah berkongsi mandi dalam satu bejana air dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nak tunjuk apa? Suami isteri mandi sama-sama, kan. Beliau memiliki rambut yang panjangnya di atas bahu dan di bawah cuping telinga. Panjangnya atas bahu. Mana? Maksudnya ada dapat kata sampai sini, ada yang sampai sini, di bawah cuping telinga. Sinilah. Inilah kalau sini kan, jadilah rambut tu jadi panjang ke bahu kan. Okay. Dan Al-Bara' Azib berkata, Rasulullah adalah seorang yang memiliki bentuk tubuh yang sederhana, kedua bahunya bidang, rambutnya yang terurai menyentuh kedua cuping telinganya. Inilah kan? Betul tak? Ini cuping telinga. Betul kan? Sampai sinilah. Baik. Cuma ya tuan-tuan, mesti kita akan rasa pelik. Pelik maksudnya ialah kalau kita sendiri yang begitu, ada yang rambut kita ni yang jenis ikalnya kalau tak dipotong besar rambut, kan. Sampai sini kan. Ada yang orang yang kalau dia punya rambutnya memang jenis yang mudah dirapikan. Ataupun orang sendiri tengok dia punya rambut, besar rambutnya kan. Lagi kalau tak berminyak, masya-Allah, macam baru bangun tidur. Qatadah berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas menjawab, rambutnya tidak kerinting dan tidak lurus. Tidak kerinting dan tidak lurus kaku. Panjang rambut beliau menyentuh kedua cuping telinganya. Kan? Maka sebab tu kita lihat dalam hadis berkaitan tentang peribadi Rasulullah banyak periwayatan nak tunjukkan betapa benarnya. Macam saudara kita kan, tu panjang juga lah, tapi kemaslah. Tapi kalau kat sekolah tak lepaslah. Gitu. Nanti kalau budak sekolah kata pula, kan rambut Nabi panjang, apa tak boleh kita nak buat? Kat sekolah ada peraturannya, kan. Jadi Ummu Hani binti Abu Talib berkata, semasa penaklukan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota ini dengan rambut yang diikat, yakni dijalin 4. Bagaimana? Saya pun tak pasti bagaimana, kan. Boleh rujuk dalam yang lainlah berkaitan tentang yang dimaksudkan dengan Nabi menjalin rambutnya menjadi 4. Dan Anas berkata, sesungguhnya panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sehingga pertengahan kedua telinga beliau. Dan seterusnya kita lihat bagaimana riwayat daripada Ibnu Abbas, apa katanya? Pada awalnya Rasulullah membiarkan rambutnya terurai ke hadapan sehingga dahinya. Orang musyrik pula membelah rambut mereka menjadi 2 bahagian, ke kiri dan ke kanan. Kan? Iaitu membiarkan rambutnya terurai ke samping kanan dan ke kiri kepalanya. Orang musyrik membelah rambut mereka menjadi 2 bahagian. Mana? Kanan, kiri lah, gitu. Lalu membiarkan rambutnya terurai ke samping kanan dan ke kiri kepalanya. Sekarang lagi macam-macam lah dia punya fashionnya.
Pada para ahlul kitab melepaskan ataupun membiarkan rambut mereka terjurai ke hadapan tanpa dibelah. Okay. Tanpa dibelah, maksudnya tak ada pembahagian lah, kanan, kiri. Gitu. Rasulullah lebih suka menyesuaikan diri dengan ahlul kitab dalam perkara yang belum ada perintah mengenainya. Maksudnya, Nabi ni akan buat sesuatu selagi mana tidak ada sebarang arahan daripada Allah SWT untuk tidak buat perkara tersebutlah. Nabi buatlah. Dalam perkara yang belum ada perintah mengenainya, dan Rasulullah membelah rambut beliau menjadi dua bahagian. Kemudian bila mana beberapa waktu, maka Nabi membelah rambut beliau menjadi dua bahagian. Jadi belah rambut kanan ke kiri ikut, maksudnya mengikut cara Nabi lah. Baik, kita pergi sikit lagi. Bagaimana cara Rasulullah merapikan rambut dan menyisir rambut, macam mana? Okay. Aisyah berkata, aku pernah menyisir dan merapikan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Aisyah sedang dalam keadaan haid. Okay. Lepas ni bolehlah balik rumah, beritahu kat nyai kat rumah, jangan lupa ya sisirkan abang punya rambut. Kan. Tiba-tiba nyai kat rumah, orang tabiat apa pula? Bukan boleh sisir sendiri ke selalunya? Nanti dia akan jawab pula lah, kan pagi tadi dah dengar tentang hadis berkaitan tentang Aisyah menyisir rambut Nabi ketika dia sedang haid. Kan. Yalah, nak memulakan sesuatu yang tak pernah buat kan pelik kan. Sisirlah rambut kau sendiri. Tapi nak sisir apa masalah? Okey je kan. Benda boleh kan. Maka maksudnya bila isteri tu menyisir rambut suaminya, maka dia adalah merupakan perbuatan Nabi kan. Dapat pahala tak? Dapatlah pahala sebenarnya kan. Baik. Okay, sikit lagi. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap memakai minyak di rambutnya. Maka kalau kita pakai minyak kat rambut, dapat pahala tak? Dapatlah, sebab kita ikut cara Nabi kan. Merapikan janggutnya kan. Dan acap kali memukul kain kinak, iaitu kain lapik semacam sapu tangan yang diletakkan di atas kepala di bawah kopiah serban supaya tidak tercemar oleh minyak, sehingga seolah-olah kain beliau seperti kain penjual minyak. Yang ni apa, wallahu alam. Sikit lagi, Ummul Mukminah Aisyah berkata, Rasulullah suka memulakan anggota yang sebelah kanan semasa bersuci, menyisir rambut dan memakai sandal. Maka perbuatan kita memulakan dengan yang kanan seperti menyisir rambut, memakai slipper juga adalah merupakan perkara sunnah lah. Apa yang Nabi buat tu ialah sunnah kan. Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi buat, dan juga pengakuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah. Cumanya kadang-kadang kita tidak memberatkan perkara itu dalam kehidupan. Rugilah sebenarnya kan. Kadang benda-benda mudah ni kita lupa nak buat kan. Padahal ia memberikan manfaat kepada kita kan. Kemudian Abdullah bin Mughaffal berkata, Rasulullah melarang menyisir rambut kecuali sesekali, iaitu berselang, tidak terlalu sering. Apakah yang dimaksudkan tidak terlalu sering? Maksudnya taklah kejap-kejap tengok cermin, sisir rambut lagi. Setengah jam, sisir rambut lagi. Tak habis-habis tengok rambut kan. Dan yang terakhir pada pagi ni, tentang salah seorang sahabat berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Rasulullah menyisir rambutnya sekali sekala, tidak terlalu sering. Begitulah berkaitan tentang bagaimana Rasulullah menyisir rambut kan. Wallahu alam. Sekadar itulah pada pagi ini. Yang pertama kita sebut berkaitan tentang bagaimana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang telah jelas ada dalam kitab Taurat dan Injil, dan mereka cuba menyembunyikannya. Kemudian seterusnya kita belajar berkaitan tentang cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisir rambut, dan bagaimana tentang sifat rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit pada pagi ini
dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Biarlah tak banyak tapi masuk dalam hati kita. Mudah-mudahan dia tak patah balik kan. Masuk telinga kanan, telinga kiri, alhamdulillah. Masuk telinga kanan, patah balik, masya-Allah kan. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat bersama daripada pertemuan kita pada pagi inilah. Yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan itu adalah daripada saya sendiri. Dan kita sudahi dengan baca kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.